Pada episod kali ini, saya akan bawa anda semua untuk mengenali dengan lebih dekat lagi tentang etnik Punjabi Sikh. Di Malaysia, komuniti Sikh merupakan subgolongan etnik India di mana populasinya sekitar 70,000 orang. Mereka ini semua berasal dari wilayah utara India. Kalau anda semua nak tahu, sebenarnya Malaysia dan juga Singapura merupakan dua buah negara yang menjadi tumpuan penempatan asal bagi masyarakat minoriti Sikh ni semasa penjajahan British di tanah Melayu. Dan Alif sekarang berada di Kampar, di mana Alif nak berjumpa dengan Encik Sukvinda bagi mengenali dengan lebih dekat lagi tentang etnik ini. Alif pun tak sabar nak kongsikan kepada anda semua tentang adat, budaya dan pantang larang etnik ini. Apa lagi? Jom! Di Malaysia, komuniti Sikh merupakan subgolongan etnik India yang dianggarkan sekitar 70,000 orang dan berasal dari wilayah India Utara. Agama Sikh yang diasaskan oleh Sri Guru Nanak Dev Ji juga tersebar dan berkembang luas ke rantau Asia Tenggara. Kebanyakan etnik Sikh kita ni, kami ni dari Punjab, India tu besar, tapi main tempat kita tu dia besar Punjab. Kebanyakan mereka travel ke Kolkata. Dari Kolkata tu mereka naik kapal laut, mereka datang ke Penang. So dari Pulau Pinang masa tu travel tu dan bas-bas yang lama lah. Jadi dulu masa datang tu berhijrah tu kerana apa? Adakah untuk berdagang ataupun untuk... Kebanyakan etnik Sikh dia berhijrah ke Malaysia. Faktor pertama ialah faktor ekonomi lah. Ekonomi dan peluang pekerjaan. Dan kebanyakan mereka datang sini untuk bekerja di bahagian keselamatan. Macam banyak pegawai polis. Even sampai sekarang, sampai hari ini pun kita boleh tengok beramai kaum Sikh yang berada di pasukan keselamatan PDRM Malaysia. Bila etnik Sikh tu mereka berhijrah ke Malaysia, kebanyakan semua datang ke Perak dulu. Kenapa tu? Kenapa? Saya rasa sebab banyak peluang pekerjaan lah. Dan masa dulu pun di Kampar ni ada kapal korek Biji Timah. Kalau you cek sejarah, dia kapal korek masa tu memang peluang pekerjaan dia tinggi. Other than that, pertanian, penternakan, peluang yang terbuka di Malaysia. Pada peringkat awal kedatangan mereka di tanah Melayu ini, majoriti orang Punjabi Sikh sebenarnya terlibat dalam pekerjaan pasukan keselamatan, di antaranya polis dan juga anggota tentera. Dengan lain kata, pergerakan dan penyebaran populasi mereka ini berkait rapat dengan aktiviti pasukan keselamatan. Bidang keselamatan pada masa itu dimonopoli oleh orang Punjabi, di mana nisbah antara mereka dengan orang Melayu ialah 3:1. Sumbangan orang Sikh dalam pasukan keselamatan di tanah Melayu dan kini Polis Diraja Malaysia (PDRM) amat penting dikaji oleh masyarakat Malaysia. Hal ini kerana keunikan mereka mengekalkan identiti Sikh semasa berkhidmat dalam pasukan keselamatan merupakan satu aset sejarah yang diwarisi sejak sekian lama. Berapa agaknya populasi Punjabi Sikh di Kampar ni sendiri? Kita ada membership di Kordora kita. So kita ada at least around 80 keluarga yang berdaftar lah. 80 keluarga yang berdaftar. Kalau ada 80 keluarga tu ada 3-4 orang dalam family. Macam dulu-dulu tu family besar. Di zaman sekarang satu family ada 3-4 orang je lah. Jadi lebih kurang 200-300 orang di Kampar ni sendiri. Even di Perak sekarang kita ada 40 gurdwara. Perak saja. Perak saja. Di seluruh Malaysia kita ada, saya rasa lebih daripada 110 ke, dekat dengan tu dan nombor tu. Bahasa ibunda orang Sikh adalah bahasa Punjabi. Orang Sikh secara umumnya dapat dikategorikan sebagai Arora Sikh, Jat Sikh, Khatri Sikh, Mazhab Sikh mengikut pengkhususan pekerjaan mereka. Bagi agama Sikh, tiada konsep syurga atau neraka dan mereka percaya apabila roh seseorang itu mati, rohnya akan bersatu semula dengan Tuhannya. Kita cakap tentang bahasa. Mungkin bahasa bagi orang Punjabi ni sendiri berbeza dengan etnik-etnik India lain. Ada bezanya. Sebab bila masa sekolah pun ramai kawan-kawan mereka tersilap. Mereka cakap, "You cakap bahasa India ke?" Saya cakap, "Bukan, kita bahasa Punjabi." Tapi bahasa Punjabi ada keselasian dengan bahasa Hindi. Bahasa Punjabi tu ada ikut sedikit daripada bahasa Sanskrit. So sebab tu kita tengok bahasa Melayu dengan bahasa Punjabi kita ada similarity sikit. Kesamaan sikit. Contohnya kalau you cakap
ke arah sana. So dalam bahasa Punjabi kita ialah ra. Cuma A dengan A je tak ada sana. Dialeknya di antara mungkin Punjabi di Kampar ni dengan yang originalnya di Punjab tu ada beza tak? Kalau dikatakan saya rasa agak samalah. Ada ramai orang India yang berhijrah ke Melbourne lah. So mereka tak percaya saya dari Malaysia. Kerana Pertuturan tu dia cakap bahasa Punjabi you lain, terlalu dalam. betul, pekat. Pekat Pekat lah, pekat. pekat. काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाली काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाली रूप दिए रानीए परांदे नू संभालनी काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाली काली तेरी गुत ते परांदा तेरा लाली Okey, Encik Dave. Ya. Hari ni Encik Dave nak buat apa sekarang ni? So sebenarnya ini kami ada pertubuhan pembangunan intransik Perak di mana every month setiap bulan kami ada memberi sumbangan kepada golongan yang memerlukan lah. Jikalau ada bencana alam seperti banjir, so COVID-19 ni kan ramai keluarga yang susah, kita bantu juga. Hari ni Encik Surinda sangat bermurah hati nak berkongsikan juadah makanan etnik Punjabi. Yes. Apakah yang disajikan di depan saya ni? Malaysia ni kita semua orang tahu ledu. Ini Yang pertama ni. ledu. Ledu ni biasanya kita diberikan masa bila orang berkahwin. So dia beri sebagai penghargaan kepada tetamu-tetamu yang datang. Yang kedua ni. Yang kedua tu yang tu jelebi. Jelebi. Jelebi adalah manisan juga. Manisan juga. Lepas tu kita ada di sini ialah curi. Curi ni biasa bila kita makan roti, tu tahu roti chapati kan? Roti chapati tu Chapati hancurkan, letak ghee dengan gula. Lepas tu dipanaskan atas sekali. Jadi dia macam jadi chapati yang dah ada berisa Dia tersendiri. pakai penjirit. One of my favourite lah. Dan lagi satu ni ialah suplemen lah. So yang ni tak boleh makan banyak sebab heaty lah dia. Biasanya ni dimakan untuk apa tu? Lepas bersalin. Wanita lepas bersalin. Lelaki pun boleh lah. Jangan nanti dia fikir tak boleh makan pula. Okey, jadi untuk wanita bersalin tu sebab dia Dia bagi panggil energi haba, lah, menguatkan haba badan. dan untuk yang berpantang lah. Heating. Berpantang. Yang ni dia panggil metiang. Metiang Sajikan waktu perkahwinan. perkahwinan Dia gunakan garam. Gunakan garam. So dia bukan manis. Mungkin boleh terangkan apakah yang anda minum sebenarnya ni? Sedap betul. Teh ni biasanya saya dia letak banyak spices lah, masala, Herba-herba semua tu. Lah, Lepas tu susu pun dia mix 2-3 full cream, instant and all. So cuba rasa. You akan rasa betul. Cuba ni. Gitu. Alif boleh cubalah. Kita Memang cuba. sedap. Boleh tak makan tiap hari? Tak boleh. Manis. Manis. Dia ada letak juga ada rasa dia punya rempah ratus Ada juga. Manisan-manisan dikenali sebagai makanan hidangan pencuci mulut yang diperbuat daripada gula, susu, tepung, garam dan minyak sapi. Antara contoh manisan seperti lado, jelebi, gulab jamun dan halwa. Sekarang ni kita akan ikat serban. Serban ni biasanya 5 meter lah. 5 meter tu paling minimum ataupun akan lagi panjang? Dia minimum lah, ada yang ikat dia panjang pun ada. So depends, saya ikutkan saiz tu 5 meter dah standard lah. Yang kain turban ni ada beberapa jenis. Yang ni ialah half voile.
ada yang full voil, ada yang TikTok, lepas tu ada yang rupiah. So yang ni saya tengah ikat ni, biasa kita pun ikat kat dalam lah, supaya turban yang kita ikat kat luar tu dia tak gerak. Oh, okey. Dia tak. So, macam ni pun you dah ada orang singgah sikit. Yang saya ikat untuk diri saya sendiri ni Dumala. Dumala. Yang saya senang ikatkan untuk you ni ialah Shai style lah. Untuk 3 segi Tiga. Ya, betul. Kebanyakan yang saya ikat ni banyak digunakan masa pertempuran, masa dulu-dulu. Oh, begini. Ya. Ikatan kita turban ni ada satu maksud je lah. Kita sentiasa berdisiplin. So bila kita ada rambut panjang pun, kalau kita tak ikat turban pun dia nampak messy. Tak terurus lah. Dan kalau kita tak ada turban, kita tak ada identiti. So, sekarang you tengok, semakin lama you dah sebenarnya tengah dapat identiti sini. So kita tukar nama you boleh? Okey. Cuba bagi nama saya kalau saya bukan orang Punjab. Kita mungkin kita boleh panggil Alif Vinder Singh. Nanti saya perkenalkan diri saya. Alif Vinder Singh. So bila you dah ikat ni, so ini boleh lepas. Ini kita tadi pegang tu supaya dia tak jadi longgar lah. Ini ada ruang, so saya akan tutupkan ni. Bila tarik ni, dan kita masukkan. Alif Vinder Singh. Ya. Okey. Nak tahu kenapa Alif kena pakai serban ni? Sebab kalau nak bermain tabla, saya kena pakai serban, betul? Tabla. Kenapa tu? Macam tabla dan harmonium yang wajar tu kita ada tu kan. So itu salah satu upacara sembahyang bila kita menyanyi and all, a way of show respect lah. Cara tunjukkan hormat. Kita sentiasa kena cover kepala kita. Bila kita pergi ke Gurdwara pun kita kena cover kepala kita. So sekarang Alif Vinder Singh ni, Alif Vinder Singh, kita akan cuba bermain tabla. Tabla ni pun ada dua bahagian lah. Yang ni ialah cetu. Cetu. Dia dipanggil cetu dan dia ni dipanggil dugi. Cetu dan dugi. Fungsi ni biasanya bila kita nyanyikan meditation singing kirtan, Gurbani kirtan yang kita nyanyikan di Gurdwara. So dengan wajah harmonium tu kita ada muzik dengan ni sekali. So kalau kita nyanyi dengan wajah je, dia macam tak sempurna. So just main. Okey, mungkin Cik Savinda boleh terangkan tabla ni diperbuat daripada apa? Dari sejak turun-temurun dari dulu lagi, dia ni digunakan di dalam Dewan Gurdwara Sahib. Bila ada prayers, dia digunakan sejak dari zaman dulu. Yang ni steel, yang ni kayu. Ada yang dulu kayu pun ada. Oh, besi. Yang besar ni besi ya? Kalau kita servis kan, dia akan tukar skin ni je. Yang ni diperbuat dari kulit. Depends lah. Ada yang kulit kambing and all. Bila dia longgar, kita kena ketatkan. Dia turunkan ni, dia akan jadi ketat lagi. Oh, ini fungsi dia untuk mengetatkan supaya dia bunyi. Ada. Besar. Harmonium ni dia ada kipas di depan. So dia tengok bila you main keys ni kan, tanpa kipas tu tak ada bunyi. Okey. So untuk keluarkan bunyi, you kena kipas. Dia macam piano, tapi piano memang dah ada kipas dia sendiri. So yang ni you kena main kipas. Itulah angin dia. Tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju. Mat bahagia Tuhan kurniakan.
Encik Subinder, Ya, Alik. kita dah main tabla. Yes. Kita dah main wajah. Kita dah pasang kat turban ni. Mhm. Lepas ni kita nak ke mana? Okey, kita ni nak ke Gurdwara. Kedua arah. Tempat rumah ibadat kaum Sikh lah. Wow. So Alik pun dah siap dengan pakaian semua ni. So kita akan ke Gurdwara sekali lepas ni dan kita akan tengok macam mana upacara sembahyang dan macam mana aktiviti-aktiviti yang berlaku di sana lah. Cantik, menarik. Okey, jom Alik ke Gurdwara. Mari kita. Institusi Gurdwara memainkan peranan penting dalam pembentukan identiti bagi masyarakat Sikh secara umum dan berlandaskan ajaran agama. Bukan saja itu, Gurdwara juga dilihat sebagai pusat ibadat dan tempat bagi kaum Sikh berinteraksi dan mengeratkan perpaduan. Okey Adik, Ya. sebelum kita pergi ke Dewan Sembahyang di atas, Aha. biasanya kita akan cuci kaki kita dan bersihkan tangan kita. Cuci sebelum kaki, kita pergi ke bersihkan Dewan. Ya, jom. Okey, silakan. So dia akan datang dulu, dia akan datang cuci kaki lah. Cuci kaki tu basic lah. So kita sebab Dewan kan suci kan. Okey. Kalau tangannya. Okey, tangan bersih ya. Jom kita ke Dewan Sembahyang di atas. Gurdwara awal di Malaysia telah dibina mengikut keperluan sesuatu kelompok pekerjaan. Gurdwara yang pertama di Tanah Melayu telah didirikan oleh anggota polis Sikh berhampiran dengan barak-barak polis. Komuniti Sikh menghormati institusi Gurdwara kerana merupakan tempat ibadat dan pusat untuk komuniti Sikh berinteraksi dan mengeratkan perpaduan. Hal ini kerana kehidupan seorang Sikh disusun di sekitar Gurdwara. Dalam agama Sikh, sembahyang berjemaah sangat penting kerana penekanan pada persamaan antara orang tanpa mengira jantina yang merupakan asas. Ringkasnya, ibadah bersama adalah kewajipan agama sama pentingnya dengan melakukan kirtan, menyanyikan lagu-lagu keagamaan, mendengarkan kata, mengucapkan simran dan membaca ardas. Waheguru Waheguru Surah so pehcani. Agama Sikh menganggap perkahwinan satu institusi yang suci dan perlu dilakukan antara seagama. Individu-individu Sikh yang berkahwin campur seringkali dilontarkan dengan tuduhan seperti kurang didikan agama dan ini akan membawa malu kepada keluarga dan saudara mara. Oleh itu, perkahwinan campur merupakan satu isu yang amat sensitif, lebih-lebih lagi di kalangan generasi tua. Mengikut adat perkahwinan kaum Sikh, pihak wanita akan mengeluarkan belanja yang banyak, bukan sekadar membayar dauri, tetapi juga perlu menyediakan cincin emas bukan saja untuk pengantin lelaki, bahkan untuk ibu bapa pengantin lelaki juga. Bagi pengantin perempuan, diwajibkan untuk memakai pakaian berwarna merah dan merah jambu sahaja. Seseorang ahli keluarga Sikh yang mendapat cahaya mata sulung, bayi tersebut akan dijaga oleh nenek dan datuk mereka selama 40 hari. Pantang larang keluarga Sikh menyamai kaum Melayu. Ibu bayi tersebut tidak dibenarkan minum minuman sejuk kerana memudaratkan kesihatan. Dari segi makanan, komuniti Sikh memakan makanan G seperti capati dan dal dan bahan-bahan berasaskan hasil tenusuk seperti susu masam dan minyak sapi. Roti diperbuat daripada tepung gandum dan ianya amat senang untuk dibuat. Ia juga dikenali sebagai capati. Sabi dan dal merupakan sejenis cuadah untuk vegetarian dan non-vegetarian. Sabi merupakan sayur-sayuran yang dimasak bersama-sama dengan kacang dal. Okey, Encik Kashmir, boleh ceritakan tak berapa lama dah tinggal di Malaysia ni? Sampai sekarang ada 69 tahun. September 1952, I came with my parents from India, born in Punjab, Amritsar. Ikut ibu bapa mari sini. Terus ke Kampar. Terus Kampar, ini tempat dia.
Sampai sekarang. Jadi dah generasi berapa sekarang ni kiranya? Third lah. Third, Sekarang saya second. Second. Sekarang anak Sekarang dah ada. third. Cucu ada. Ada fourth pun. Pop pun ada. Ada. Wah. Harapan saya akan sentiasa kalau legasi agama kita ni dapat diteruskanlah oleh anak-anak muda dan juga saya rasa program yang diorang buat ni bagus. At least orang-orang Malaysia boleh tahu. So kita etnik kita ni ada di Malaysia. Compare kepada orang lain tak berapa banyak. Tapi bila seorang Sing tu berdiri di mana-mana, you boleh tahu Sing. Yeah. Tak perlu pang cari nama dia. Sebab bila kita ada serban, so itu identiti kita. Ya. Saya harap daripada program ni, kaum lain pun dapat mengenali kaum Sikh. Keistimewaan dan keunikan setiap kumpulan etnik semestinya mempunyai identiti yang diamalkan dan diwarisi sejak dahulu lagi. Tanggungjawab kita adalah untuk terus berkongsi nilai budaya dan seterusnya saling hormat menghormati. Barulah hidup ini harmoni. Sampai di sini saja perkongsian untuk episod kali ini. Tetapi sebelum itu, Alin nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Sukvinda dan keluarga serta seluruh masyarakat etnik Sikh. Layanan dan kerjasama mereka berikan memang sangat baik. Tak kenal maka tak cinta. Etnik kita. Assalamualaikum.